أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berada di dalam rumahnya, di dalam masjid ini. Moga-moga pada malam ini kita dapat mengisi sebahagian daripada malam kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan perkara-perkara yang berfaedah, terutama dengan diadakan majlis-majlis ilmu seperti kuliah dan ceramah ataupun perkara yang seumpama dengannya. Kita juga mendoakan mudah-mudahan sepanjang majlis kita ini berlangsung, Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memberikan rahmat dan keredaannya kepada kita, di samping dinaungi dengan sayap-sayap malaikat bagi para penuntut-penuntut ilmu di kalangan hadirin hadirat muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah. Tajuk yang ditaklifkan pada malam ini ialah penyakit umat-umat terdahulu. Penyakit umat-umat terdahulu. Sebagaimana yang disebut oleh pengurusi majlis tadi, kalau bunyi datang dari Pulau Pinang tu nampak jauh sangat. Saya cuma bekerja dan menetap di Pulau Pinang hampir 13 tahun. Tapi asalnya dekat ni je, Pasir Mas, Kelantan. Saya bukan orang Pulau Pinang, saya orang Kelantan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan memulakan tajuk kita dengan membacakan sebuah hadis yang lebih disifatkan dengan hadis akhir zaman, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu merujuk kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana matan hadis ini berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asharu wal-bataru wat-takasuru wat-tanajushu fid dunya wat-tabaghudu wat-tahasudu hatta yakunal bagh. Rawahu Imam Al-Hakim. Daripada sahabat besar yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Moga-moga Allah sentiasa memberi kelebihan dan meredai sahabat yang bernama Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah pernah mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayusibu ummati da'ul umam. Sesungguhnya umatku, lebih merujuk kepada peristiwa yang akan datang, umat-umat Nabi Muhammad yang hampir dengan akhir zaman, mereka akan ditimpa dengan penyakit umat-umat terdahulu. Ini adalah suatu pesanan daripada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang mana perlu diberi perhatian oleh kita, terutama umatnya yang berada pada amban akhir zaman, bahawa kita semua akan diuji, kita semua akan dibala, kita semua akan ditimpa dengan penyakit-penyakit yang pernah hinggap, penyakit-penyakit yang pernah membarah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di antara sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma da'ul umam?" Wahai Rasulullah, apakah yang dikatakan sebagai penyakit-penyakit umat terdahulu? Kalau nak disenaraikan dan digabungkan dengan hadis-hadis yang lain, memang banyak jumlah dia, memang banyak bilangan dia, hadis-hadis Nabi yang memperkatakan dan mempericikan tentang penyakit-penyakit akhir zaman. Tetapi menerusi hadis ini, Rasulullah mengkhususkan dengan 6 jenis penyakit. Apa kata Nabi? Yang pertama ialah al-asharu. Maksud al-asharu ialah sejenis penyakit hari ini, budaya yang terlalu suka berseronok. Budaya suka berseronok. Jadi adakah perkara tersebut sudah berlaku ataupun hinggap kepada umat dia di akhir zaman, ataupun belum lagi berlaku, mengenai budaya suka-suka, mengenai budaya berseronok-berseronok. Itu maksud al-asharu. Manakala yang kedua, wal-bataru. Wal-bataru ialah merujuk kepada budaya bermewah-mewahan. Budaya bermewah-mewahan. Adakah umat Islam di akhir zaman ini kita lihat kehidupan mereka sudah banyak berubah? Adakah lebih kepada bermewah-mewahan, atau masih ada lagi mempunyai sifat-sifat kesederhanaan di dalam aturan agama? Yang ketiga ialah at-takasuru. At-takasuru merujuk kepada mereka ini suka menimbunkan harta-harta. Mereka suka kumpul harta-harta, dan mereka menjadikan diri mereka ini terhalang daripada mengeluarkan harta-harta tadi daripada unsur-unsur kewajipan yang ditetapkan dalam agama. Akibat terlampau suka mengumpulkan harta, ada di kalangan umatnya yang menafikan dirinya daripada membayar zakat. Kerana terlampau suka mengumpulkan harta, ada yang tidak mahu mengeluarkannya dalam bentuk sedekah, ada yang tidak mahu mengeluarkannya dalam bentuk infak, ada yang tak mahu menyalurkannya kepada mereka-mereka yang benar-benar memerlukan daripada kalangan golongan fakir dan miskin. Itu yang ketiga. Manakala yang keempat ialah at-tanajushu fid dunya. Yang ini di antara satu elemen yang cukup bahaya, bila mana kamu akan melakukan pembohongan, kamu akan melakukan penipuan, kamu akan melakukan pendustaan semata-mata kerana merebutkan harta dunia. Ingat, mungkin ini sudah banyak yang berlaku di kalangan kita umat Islam, sehingga berlakunya konteks penipuan. Kita sanggup berbohong, kita sanggup berdusta kerana saling nak berebut harta dunia. Yang kelima, at-tabaghudu, saling marah memarahi. Bila sebut marah memarahi, dia adalah satu sifat semula jadi ataupun sifat rasional yang sememangnya ada dan wujud dalam diri manusia. Kita nak buang sifat marah tak boleh, sebab dia sifat semula jadi yang Allah letakkan dalam diri kita.
Kalau tak ada sifat marah, manusia akan jadi bacul. Kalau tak ada sifat marah, tidak akan berlaku amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tetapi sifat marah yang dimaksudkan dalam hadis ini lebih merujuk kepada marah yang tidak menentu, marah yang melampaui batas, marah yang melampaui had. Jadi bagaimanakah akan berlaku sifat marah ini kepada kita di penghujung akhir zaman? Dan yang terakhir ialah at-tahasudu hatta yakunal bagh. Kamu akan saling hasad menghasad, kamu akan saling dengki mendengki di antara satu dengan yang lain. Ekoran daripada kedengkian dan hasad tersebutlah maka akan berlakunya zalim menzalimi di antara satu dengan yang lain. Baik, hadis ini diriwayatkan dan direkodkan oleh Imam Al-Hakim. Kalau kita merujuk kepada perawi hadis yang kita baca pada malam ini secara sepintas lalu, semua sedia maklum bagi saya di kalangan hadirin dan hadirat muslimin muslimat, sememangnya kita pernah mendengar salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ni bukan nama dia yang betul. Abu Hurairah bukan nama yang sebenar, tetapi dia adalah gelaran yang diberikan oleh sebahagian sahabat-sahabat Nabi kepada beliau. Bahkan ada gelaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kepada beliau. Bahkan dikatakan kalau kita mempelajari tentang ilmu hadis sebagai contoh, inilah sahabat yang paling tinggi level dia, yang paling tinggi ranking dia, melebihi, mengungguli sahabat-sahabat yang lain di samping Rasulullah pada zaman dan waktu tersebut. Sebagai contoh direkodkan bahawa Abu Hurairah ini menghafal sejumlah 5,374 hadis. Kalau kita belajar ilmu hadis, memang nama Abu Hurairah akan berada pada level dan puncak yang paling tinggi, melebihi sahabat-sahabat yang lain dengan jumlah 5,374 hadis. Sebagai contoh, kalau kita nak tarik ke bawah, sahabat yang kedua ialah anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, iaitu Abdullah bin Umar dengan jumlah hafazan hadis 2,630 hadis. Kalau kita bandingkan yang pertama dengan kedua, kita sudah dapat menilai 5,374, hak nombor 2, 2,630. Begitu besar peratusan jumlah jurang perbezaan di antara Abu Hurairah dengan sahabat yang kedua Abdullah ibnu Umar. Manakala sahabat yang ketiga ialah Anas bin Malik, salah seorang anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah hafazan hadis 2,286 hadis. Ada riwayat sebut 2,276 hadis, ada riwayat sebut 2,236 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Manakala yang keempat ialah isteri baginda sendiri, merujuk kepada Aisyah dengan jumlah hafazan hadis 2,210 hadis. Yang kelima sebagai contoh, sahabat ya ataupun sepupu kepada Nabi sendiri, Abdullah ibnu sepupu Nabi siapa? Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas 1,660 hadis. Sahabat Jabir bin Abdullah 1,540 hadis. Sahabat Abi Sa'id Al-Khudri 1,170 hadis. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud 848 hadis. Kemudian Abu Zar Al-Ghifari 281 hadis. Kemudian Abu Darda 179 hadis. Jadi ini adalah antara rangkaian-rangkaian antara sahabat pertama sampai sahabat yang ke-11. Banyak lagi pecahan-pecahan yang akan kita pelajari, terutama dalam bidang hadis, mengenai periwayat-periwayat hadis yang tergolong daripada kalangan sahabat Nabi. Nama sebenar Abu Hurairah ialah Abdus Syams.
Abdus Syams dalam bahasa Arab merujuk kepada makna hamba matahari. Abdus Syams, hamba matahari. Abu Hurairah ni bukan berasal dari Mekah. Abu Hurairah bukan sahabat yang berasal daripada Madinah. Dan dia juga bukan berasal daripada bumi Syam, Basrah ataupun Kufah. Bahkan Abu Hurairah ni berasal di bahagian selatan Mekah. Hari ini dikenali sebagai bumi Yaman. Abu Hurairah berasal daripada Yaman. Dia adalah salah seorang daripada suku kabilah Bani Daus. Ada satu suku, ada satu kabilah nama Daus. Itulah kabilah yang dinamakan dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana pekerjaan dia pada awal dulu ialah sebagai pengembala saja. Dia ambil upah mengembala sebab Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat yang miskin. Dia mengembala ternakan tuan dia yang bernama Busra bin Ghazwan. Tuan kepada Abu Hurairah di Yaman tu nama dia Busra bin Ghazwan. Dan suku ketua dia ni dinamakan sebagai Tufail bin Amru Ad-Dausi. Kabilah Bani Daus, ketua dia Tufail bin Amru Ad-Dausi. Inilah orang yang telah mengislamkan Abu Hurairah. Sebagai contoh, Tufail suatu ketika dulu pada tahun ke-11 kenabian Rasulullah. Bila sebut tahun ke-11, dia merujuk kepada umur Nabi berapa tahun? Nabi diangkat jadi Nabi umur 40. Bila tahun ke-11 kenabian, umur Nabi 51 tahun. Jadi waktu tu Tufail bin Amru ni menuju ke kota Mekah kerana nak menunaikan ritual ibadat haji. Bila sebut zaman tu, confirm lah ritual ibadat haji bukan ikut Islam, tetapi ikut ibadat haji cara jahiliyah. Jadi sebelum beliau pergi ni, ramai di antara pemuka-pemuka kabilah Bani Daus yang lain memang melarang dan menentang sekeras-kerasnya Tufail ni daripada bertemu dengan Muhammad. Jadi kamu bila pi ke Mekah, bila pi ke sana, jangan sekali-kali jumpa dan bertemu dengan Muhammad. Macam-macam alasan diberikan, macam-macam bentuk cara nak menafikan pertemuan dengan tu. Tapi disebabkan halangan-halangan tadilah, Tufail mengeraskan dan menguatkan hatinya untuk bertemu juga dengan batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia masuk Islam di tangan Rasulullah. Bila dia balik semula ke Yaman, di samping kaum dia kabilah Bani Daus ini, beliau mengislamkan di antara saudara-saudara, anak beranak, kaum kerabat yang terdekat. Dan salah seorang yang diislamkan ialah Abu Hurairah sendiri diislamkan di tangan Tufail bin Amru. Bila tiba tahun yang ke-7 Hijrah, tahun ke-7 Hijrah maksudnya Nabi dah berada di bumi Madinah. Dan kita tahu tahun ke-7 Hijrah ada satu peperangan yang besar, iaitu menentang Yahudi di Khaybar, yang kita panggil peperangan Khaybar. Jadi waktu inilah bila dah Tufail bin Amru ni dah Islam, kaum kerabat dia ada sebahagian dah Islam, mereka merasa terpanggil bila mendengar berita akan berlakunya peperangan Khaybar di antara Rasulullah dengan Yahudi di sana. Jadi dia panggil semua anak beranak dia masuk Islam, kita akan berangkat ke Madinah, kita akan bergabung dengan tentera-tentera di kalangan sahabat Nabi yang lain, kita juga akan bertempur di Khaybar. Jadi dibawanya sekali Abu Hurairah. Jadi pilah ke sana. Jadi bila sampai di sana, mereka agak sedikit kelewatan. Bila sampai di Madinah, rombongan tentera-tentera Nabi dah mula bertolak ke Khaybar. Jadi mereka duduk dulu di Madinah semalaman. Jadi Nabi meninggalkan utusan dia. Memang inilah sifat Nabi bila dia nak meninggalkan kota Madinah, sama ada dalam perjalanan yang dekat ataupun perjalanan yang jauh, lebih-lebih lagi satu peperangan yang besar, pasti akan dilantiknya seorang sahabat untuk mengemudi di kota Madinah. Jadi sahabat yang ditinggalkan tu bernama Sibak bin Urfutah Al-Ghifari. Sibak bin Urfutah Al-Ghifari. Kalau riwayat lain sebut nama dia Numailah binti Abdullah Al-Laisi.
Bukan orang yang sama, orang lain-lain. Tapi riwayat yang paling kuat memang Sibak bin Urfutah Al-Ghifari, bukannya Numailah bin Abdullah Al-Laisi. Jadi keesokan harinya, maka diberilah seekor kuda dan perbekalan kepada Abu Hurairah untuk mengikut jejak bergabung dengan tentera-tentera Rasulullah. Jadi dia ikut keesokan harinya. Jadi sampai di medan Khaybar tu lebih kurang kita kata terjadi peperangan. Last kali apa berlaku bila Abu Hurairah bertemu dengan Nabi, Nabi ni tanya Abu Hurairah, pertemuan kali pertama, siapakah nama kamu? Tanya Nabi. Dia kata, nama aku Abdus Syams. Bila dengar nama Abdus Syams, ada sedikit perubahan pada muka dan riak wajah Nabi. Seolah-olah Nabi tak berapa berkenan, tak berapa bersetuju dengan nama tu, sebab makna dia hamba kepada matahari. Jadi Nabi dia nak suruh tukar nama ni, dia takut terasa hati sahabat, dia buat satu trik. Salah satu cara Nabi tanya lagu ni. Bila dia kata Abdul Syam, bukankah nama kamu Abdul Rahman? Nabi buat gaya lagu tu. Bila sebut Abdul Syam, bukankah nama kamu ni Abdul Rahman? Jadi dia berasa, dia tahu apa yang dimaksudkan oleh Nabi supaya ditukarkan nama dia kepada Abdul Rahman. Benar, aku adalah Abdul Rahman. Jadi ditukarkan nama dia Abdul Syams bin Sakhar Ad-Dawsi kepada Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Merujuk kepada Nabi yang maksudkan Abdul Rahman, aku, kamu dan semua orang lain pun sememangnya Abdul Rahman, hamba kepada Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Jadi itulah pengenalan pertama sekilas lalu. Dan akhirnya beliau mula menjadi sebahagian daripada anggota Ahlus Suffah. Pernah dengar tak sahabat-sahabat di kalangan Ahlus Suffah? Sahabat-sahabat yang dikategorikan fakir dan miskin yang menetap di beranda masjid Rasulullah. Hampir bilangan dia lebih kurang 70 orang. Jadi termasuk di dalam tu Abu Hurairah. Jadi ramai di antara sahabat-sahabat ni tanya, kamu ni antara sahabat Nabi yang paling lewat masuk Islam. Tapi kenapa kamu mempelajari hadis, kan kamu menghafaz hadis lebih daripada kami? Kami ni lama dah masuk Islam, lama dah mendekati Nabi, lama dah belajar dengan Nabi. Tapi kamu ni dah lewat. Pasal apa kamu boleh melebihi dan mengungguli kami sahabat-sahabat yang lain? Lalu Abu Hurairah memberi jawapan, sesungguhnya di kalangan sahabat-sahabat muhajirin ini, ramai di antara mereka yang sibuk dengan pekerjaan mereka di siang hari. Manakala sahabat-sahabat Ansar sibuk menguruskan kebun-kebun dan pertanian masing-masing. Tetapi aku ni perniagaan pun tak ada, nak urus tanah pun tak ada. Jadi masa aku tu banyak untuk mendekati Nabi dan untuk mempelajari sesuatu lebih kurang hadis daripada Nabi. Jadi aku dapat mempelajarinya dengan pengerjaan pengecualian masa yang tidak didapati oleh sahabat-sahabat yang lain tadi. Jadi itulah Abu Hurairah. Di antara yang disebutkan dalam riwayat bagaimana ingatan Abu Hurairah ni boleh kuat. Satu riwayat menyebut suatu ketika waktu Nabi mengadakan kuliah ke ceramah, tak kiralah, waktu Nabi mengajar sahabat-sahabat ni, Nabi kata barang siapa yang membuka serban dia dalam majlis ni sepanjang aku menyampaikan perkataan-perkataan ni, sampailah pengakhiran dia, sampailah habis dia, habis saja dia ambil balik serban dia, dia ikat di kepala dia, nescaya dia tidak akan melupai lagi apa-apa yang aku katakan. Jadi orang paling awal buat benda tu ialah Abu Hurairah. Orang paling awal buka serban dia, bentang dalam majlis Nabi, dan selesai saja Nabi mengakhiri perkataan dia dan pembelajaran dia, dia ambil serban lalu dipakaikan di kepalanya. Ini salah satu riwayat yang mengatakan bagaimana hafazan dan ingatan Abu Hurairah boleh jadi kuat. Dah nama dia Abdul Rahman, siapa yang panggil dia Abu Hurairah? Abu Hurairah ni sebab satu hari dia terjumpa seekor anak kucing liar, anak kucing jalanan. Jadi dia ambil anak kucing tu, dia bawa balik rumah, dia mandi, dia basuhkan dan dia jaga, dia bela anak kucing tu.
Kalau dia nak pi ke mana-mana, dia akan letak anak kucing tu dalam lengan baju dia. Dia bawa sekali. Jadi dengan sifat pengasih dan penyayangnya, prihatinnya dengan binatang yang bernama kucing ni, ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi panggil dia, keloi dia Abu Hurairah. Tapi Nabi sendiri selalu panggil dia Ya Abal Hir. Maksudnya Hurairah dengan lafaz muannas, Abal Hir dengan lafaz muzakkar. Sebab tu ada kalam dia menyebut, sementara sahabat-sahabat lain selalu menamakan aku dengan Abu Hurairah, tetapi Rasulullah sering memanggil aku dengan gelaran Ya Abal Hir. Sama juga tu pun bapak kucing, hak ni pun bapak kucing. Abu Hurairah tu lebih kepada muannas, Abal Hir lebih kepada muzakkar. Jadi ekoran daripada itulah beberapa cendekiawan Islam di kemudian hari telah mengambil beberapa iktibar daripada apa perkara yang boleh kita ambil pengetahuan daripada binatang yang bernama kucing. Kucing ni memang istimewa. Kucing ni memang istimewa. Kucing ni antaranya, kucing ni ada berapa color? Kucing ada berapa color? 4 saja, tak akan lebih. Kucing hanya ada warna putih, hitam, kelabu, oranye. Tak ada kucing warna lain. Pernah jumpa kucing warna biru? Tak pernah. Kucing warna hijau? Tak pernah. Kalau jumpa pun masa kempen politik saja. Mungkin orang spray, orang cat, orang buat khianat tak. Tapi nak cari warna betul dia memang tak akan ada. Jadi warna asas basic bagi kucing 4 color. Jadi penemuan telah dibuat, kucing yang ada satu color. Contoh kalau jumpa kucing hitam semua, kucing kelabu semua, kucing oranye semua, kucing yang satu color ada 2 jantina. Bukan khunsa, maksudnya color tu ada jantan, color tu juga ada betina. Kalau kucing yang double, gabung 2 color, hitam putih, kelabu oranye, kelabu putih ke hitam oranye ke, juga 2 jantina. Hak 2 color ada jantan, hak 2 color ada betina. Tapi kalau jumpa kucing 3 color, hitam putih kelabu, hitam putih oranye, tak ada kucing jantan 3 color. Yang ada 3 color cuma kucing betina saja. Bagi penggemar-penggemar dan pemelihara kucing, boleh try check betul atau tidak kajian yang telah dibuat ni, warna 3 color hanya milik kucing betina saja. Seterusnya, kalaulah ustaz jumpa juga kucing 3 color tapi jantan, lagu mana? Ustaz kata tak ada. Bukan saya kata, kajian yang kata. Bila kata jumpa juga hitam, putih, oranye tapi jantan, kajian mengatakan 99.9% kucing tu mandul. Kalau ada juga 3 color jantan, sifat dia mandul. Tak boleh mengandungkan kucing betina hak lain. Jumpa juga ustaz, lalu kot belakang kedai mamak, jumpa kucing 3 color tapi boleh mengandungkan kucing perempuan hak lain. Kita pun tanya mamak tu duduk tengah bancuh kopi belakang tu, ni kucing 3 color. Betul. Tu anak-anak dia lah tu, 3 ekor tu anak dia. Kucing ni 3 color boleh mengandungkan betina lain. Betul. Kalaulah kucing 3 color jantan boleh mengandungkan kucing betina hak lain, sebab mungkin dia duduk belakang kedai mamak, banyak minum radik-radik hak tak habis tu, dia jadi kuat. Contohlah. Jadi dia mampu membuntingkan kucing betina hak lain. Inilah kucing paling ajaib atas dunia. 3 color jantan boleh mengandungkan kucing betina lain. Inilah kucing paling ajaib. Tak kira bulu lebat ke tak lebat, muka huduh ke muka tak huduh, itulah kucing paling ajaib. Kalau jumpa suka kucing, ambil bela. Payah nak cari kucing hak lagu ni. Baik, itu lebih kurang tentang Abu Hurairah, sebab nak pi kepada hadis kita. Jadi kita tengok di bawah tadi, hadis ni direkodkan oleh Bukhari ke Muslim ke Imam Hakim? Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim adalah salah seorang
perawi ataupun pencatat hadis yang hebat, yang terkenal. Nama betul dia Abu Abdullah An-Naisaburi. Dia lebih dikenali dengan nama Ibnu Al-Bayyi. Ibnu Al-Bayyi juga merujuk kepada Imam Hakim, pemilik kitab Mustadrak Al-Hakim ala Sahihaini. Ala Sahihaini merujuk kepada Bukhari dan Muslim. Dia ini adalah seorang ulama yang giat berkarya, suka menulis. Antara hasil karya Imam Hakim, contoh Al-Ilal ada satu, Al-Ilal wal Amali. Yang kedua, Ma'arif Ulumil Hadis pun ada. Dan ada setengah ulama-ulama kata karya hasil beliau hampir mencapai 1,500 juzuk. 1,500 juzuk ni jumlah, kita kata jumlah hasil karya yang cukup besar yang pernah dihasilkan oleh salah seorang ulama hadis. Beliau banyak berjalan, banyak mengembara, terutama daripada bumi Hijaz ke bumi Iraq. Di sanalah beliau melakukan muzakarah dengan ulama-ulama hadis, melakukan munazarah dengan penghafal-penghafal hadis, yang akhirnya beliau menjawat jawatan qadi di Naisaburi pada tahun 395 Hijrah dan beliau wafat 405 Hijrah. Itu serba sedikit tentang periwayatan kehidupan Imam Al-Hakim. Jadi kembali kita kepada hadis. Bila sebut sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kita tengok penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah ini lebih kepada penyakit zahir ke penyakit batin? Hak Nabi sebut ni lebih kepada penyakit zahir ke penyakit batin? Lebih kepada penyakit batin. Sebab yang Nabi cerita ini bukan kanser. Yang Nabi cerita ni bukan kencing manis. Yang Nabi cerita ni bukan sakit jantung. Yang Nabi cerita ni bukan diabetes. Yang Nabi cerita ni bukannya gout. Tapi penyakit-penyakit hak Nabi cerita ini ialah suka menimbunkan harta, tipu menipu nak merebut harta dunia, hasad, dengki, marah memarahi. Ni adalah penyakit-penyakit batin. Kalau kita kaitkan dengan agama Islam kita, sememangnya agama kita juga ada keterkaitan di antara zahir dengan yang batin. Kalau kita ambil perkiraan hadis Jibril yang datang ajar Nabi Muhammad dan sahabat yang lain tentang iman, Islam dan ihsan. Iman lebih merujuk kepada perkara batin. Syariat lebih merujuk kepada perkara zahir. Kombinasi, gabungan, implementasi daripada iman yang batin dan syariat yang zahir ini dengan sebaik-baiknya akan menghasilkan ihsan. Inilah dikenali sebagai rukun takwa dalam agama. Ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Itulah rukun takwa dalam agama. Tetapi kebanyakan umat Islam hari ini berjaya menguasai rukun iman, berjaya menguasai rukun Islam, tetapi rukun ihsan belum tentu lagi mampu dan dapat dikuasai oleh sebahagian besar umat Islam. Inilah sebenarnya punca gejala dan penyakit yang membarah dan merebak kerana kita mengabaikan apa yang dikatakan sebagai ihsan. Kalau kita rujuk kepada hal-hal yang bersifat tentang diri kita, kita pun ada bentuk zahir dikenali sebagai jasad. Ada unsur batin dikenali sebagai ruh. Kedua-duanya memerlukan makanan. Kalau jasad kita memerlukan makanan-makanan jasadi badaniah, apa yang kita makan hari ini, nasi ke, ikan ke, daging ke, dan apa-apa minuman sekalipun. Tetapi roh, jiwa kita juga perlu diisi dengan makanan-makanan. Yang inilah yang dinamakan ingat pada Allah, zikir-zikiran, wirid-wiridan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Tapi hari ini ramai di kalangan umat Islam sudah mula melupai makanan-makanan bagi sifat batin mereka.
Apa yang mereka lebihkan sekarang? Lebih menumpukan kepada memberi makanan dan minuman kepada perkara-perkara yang bersifat jasadiah badaniah semata-mata. Akibat kelalaian ini, akibat kecuaian dan kelekaan inilah banyaknya jenis penyakit-penyakit yang berbentuk batin. Penyakit-penyakit yang berbentuk tersembunyi ini mula hinggap dan masuk ke dalam batang tubuh umat Islam di akhir zaman. Hari ini kalau nak ubat penyakit yang zahir, kita tengok ada banyak tempat-tempat yang digunakan sebagai perawatan bagi penyakit zahir. Kita sakit benda ni, boleh ada hospital. Kita sakit benda ni, ada klinik kerajaan. Kita sakit benda ni, ada klinik satu Malaysia. Kita sakit benda ni, ada klinik swasta. Kita sakit benda ni, ada pusat perawatan. Kita sakit benda ni, ada rawatan tradisional. Bahagian-bahagian zahir kita tak pernah kurang. Ada pula pakar-pakar, ada pula spesialis masing-masing. Hak ni bahagian matanya, hak ni bahagian hatinya, hak ni bahagian jantungnya, hak ni bahagian tangan, bahagian kuku, bahagian rambut, segala bahagian kita cukup jaga. Tetapi bagaimana tentang penyakit-penyakit batin yang hampir dilupakan oleh sebahagian besar manusia? Dan kita sememangnya boleh lihat hari ini walaupun jasad mereka sihat, jasad mereka segar, jasad mereka sembuh, tetapi kebanyakan batin-batin mereka terancam. Batin-batin mereka menderita. Kalaulah itu tidak berlaku, pasti segala gejala-gejala sosial yang sedang berlaku hari ini tidak akan berlaku sama sekali. Sebab gejala-gejala kemaksiatan-kemaksiatan, kekufuran-kekufuran, keingkaran-keingkaran, kederhakaan-kederhakaan kepada Allah, semuanya berpunca daripada sifat dalaman dan kebatinan. Akhirnya hari ini kalau kita punya penyakit-penyakit tersebut, di mana kita nak cari ubat? Di mana kita nak cari doktor? Adakah pernah anda melalui mana-mana kawasan, mana-mana daerah, mana-mana wilayah, mana-mana negeri, mana-mana negara, mana-mana jalan dan lorong, jumpa label besar tengah malam pukul 9, Dr. Abu, pakar penyakit takabur. Pernah tengok? Pergi sikit, Dr. Ali, pakar penyakit sombong. Pernah tengok? Dr. Yusuf, pakar penyakit riak. Tak jumpa. Tak ada orang yang berkepakaran untuk mengubati penyakit-penyakit yang bersifat dalaman. Maka cara yang terbaik ialah kembali kepada agama Islam, kembali kepada Tuhan yang satu, kembali kepada kesempurnaan, kelengkapan agama yang syamil lagi kamil. Jadi antara punca sebenar ialah ramai di antara kita yang sudah meninggalkan agama, mungkin secara sedar atau tidak secara sedar. Maksud meninggalkan agama di sini, kita sudah tidak memahami agama secara keseluruhan dan kita mengambil agama kadang-kadang semata-mata untuk dikaitkan dengan nilai-nilai ritual dan ibadat semata-mata. Kalau tengok orang semayang, itulah agama. Tengok orang pi haji, itulah agama. Tengok orang puasa, itulah agama. Tengok orang bayar zakat, itulah agama. Seolah-olah selesai saja kaki melangkah keluar daripada masjid, sudah tidak ada keterlibatan agama. Lepas saja Assalamualaikum, Assalamualaikum, lipat sejadah, gulung sejadah, sudah tidak ada lagi keterlibatan agama. Bila berlalu bulan Ramadan Al-Mubarak, seolah-olah tidak ada lagi keterlibatan agama. Bila balik daripada haji, seolah-olah tidak ada lagi keterlibatan agama. Bila dah selesai bayar zakat, bayar tu, sudah tidak ada lagi keterlibatan agama. Seolah-olah ritual dan bentuk ibadat tadilah yang mencerminkan keagamaan kita. Keluar saja daripada unsur dan perkara tersebut, kita bukan lagi terlibat dan tertakluk dengan agama. Sedangkan hampir setiap masa, setiap saat, 24 jam, kita tidak ada pengecualian atas nama agama.
Cuma yang bezanya setiap pekerjaan, setiap perlakuan yang kita buat itu niat dengan ikhlas dan disifatkan dan nisbahkan dengan Allah, maka dia dikira beribadat dan berpahala. Dan inilah perkara-perkara yang perlu diperbaiki, perkara-perkara yang perlu renovasi balik di dalam minda dan akal umat-umat Islam, supaya mereka memahami agama dengan secara lebih meluas, bukan hanya melibatkan perkara-perkara yang berbentuk ritual ibadat semata-mata. Bila kita kembali menilai hadis ini, tentu kita terbayang apakah kelakuan-kelakuan dan penyakit yang pernah menimpa umat sebelum ini. Kita ada umat yang banyak. Paling awal ditimpakan musibah umat Nabi Nuh. Pasal apa umat Nabi Nuh dibalakan, diujikan oleh Allah? Kerana pada zaman Nabi Nuh, walaupun kita kata baru Adam, Idris, Nuh, sudah berlaku penyembahan berhala, sudah berlaku penyembahan idola. Ini sudah berlaku pada zaman Nabi Nuh, yang diterangkan dalam Al-Quran dengan nama-nama berhala seperti Suwa, ada berhala nama Ya'uq, ada berhala nama Yarus, ada berhala nama Nas. Ini bentuk-bentuk berhala-berhala pada zaman Nabi Nuh. Sedangkan pada awalnya berhala-berhala tersebut adalah orang-orang soleh yang hidup sebelum mereka. Akhirnya mereka menjadikan orang-orang soleh ini sebagai idola, sebagai patung berhala-berhala mereka, yang akhirnya berlakulah kesyirikan, memohon kepada Allah dengan bantuan perantaraan, melalui bantuan berhala-berhala dan patung-patung manusia-manusia soleh di zaman mereka. Lalu akibat itulah Allah utuskan Nabi Nuh alaihi salam untuk menarik kembali, mengajak kembali, menyahut kembali kepada Tuhan yang satu. Tetapi apa yang berlaku? Nabi Nuh diejek, Nabi Nuh diperli, Nabi Nuh dicaci, Nabi Nuh dimaki. Bahkan Nabi Nuh diserang dengan berbagai-bagai propaganda. Ada yang menuduhnya sebagai gila, terutamanya bila membina kapal di atas darat. Biasa orang buat kapal ni tepi sumber air kan, tepi sungai ke, tepi laut ke. Tapi buat kapal tengah-tengah ni, orang tuduh dia gila. Dan hari ni kalau orang tuduh kita macam-macam, standard kita ni siapa? Orang biasa. Nabi dulu lagi teguk dia punya penentangan daripada bani dan kaum masing-masing, sehingga diberi pelbagai labelan dan tuduhan. Tetapi tugas dakwah ini tugas yang mulia. Tugas dakwah ini adalah perintah daripada Allah, maka terus digalas, terus dipikul dengan sebaik-baiknya. Apa yang terlebih ialah hidayah itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Akibat keingkaran ini berlarutan, maka Allah menghukum kaum Nabi Nuh dengan taufan dan banjir besar. Hampir sebahagian besar umat manusia dihukum. Lalu yang tinggal cuma 83 orang menurut satu riwayat di atas kapal Nabi Nuh, berlabuh di atas bukit judi. Dan akhirnya keturunan-keturunan inilah yang meneruskan legasi keturunan manusia sampai ke hari ini. Lepas tu kaum Hud nama apa? Ad kan? Kaum Ad juga menentang Nabi Hud. Kaum Samud juga menentang Nabi Saleh. Kalau tengok kaum Nabi Allah Saleh, kaum Samud ni, mereka dah boleh bina, mereka dah boleh buat rumah-rumah dengan cara menebuk gunung-gunung dan bukit-bukit. Mereka lakar istana-istana yang hebat, mereka lakar perumahan-perumahan yang besar. Tetapi akhirnya, walaupun itu mereka anggap sebagai gah dan kemegahan pada zaman mereka, tetapi bila berlaku pengingkaran kepada Allah Tuhan yang satu, hukuman tetap sampai dan tiba kepada mereka. Kaum Nabi Saleh dihukum kerana apa? Kerana unta kan? Mereka minta mukjizat. Lalu Allah datangkan mukjizat, keluar unta daripada celah dan belahan batu. Jangan ganggu unta ni. Tapi mereka ganggu, bahkan mereka bunuh unta yang dijadikan mukjizat tadi. Lalu Allah hukum mereka. Banyak lagi. Selepas tu Nabi Ibrahim, ada Namrus, siap mengaku jadi
Namrus mengaku jadi apa? Jadi Tuhan. Namrus mengaku jadi Tuhan sebab dia nak menguasai pemerintahan. Dan kita tahu zaman Namrus tu zaman antara tamadun baru nak naik kan, yang kita sebut, kita belajar dalam sejarah sebagai tamadun Mesopotamia. Zaman tu ada kerajaan Sumeria, ada kerajaan Assyria, ada kerajaan Kalda, ada kerajaan Aramia, ada kerajaan Babylon, kerajaan yang besar-besar. Semua di bawah perintah dan naungan Namrus. Dia nak menguasai hampir sebahagian besar pemerintahan dalam tamadun tersebut, yang akhirnya dia terlagak sombong. Dia jadi angkuh, dia jadi takabur, dia terlupa, lalu melabel dan menobatkan diri sendiri sebagai Tuhan. Diutuskan Nabi Allah Ibrahim. Diutus Nabi Allah Ibrahim bukan untuk mengecam, bukan untuk mengutuk, tetapi setiap perkara-perkara yang dilalui mesti digunakan hujah, mesti digunakan dalil. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berhujah dengan Namrus, berdalil dengan Namrus. Apa dia kata? Tuhan aku dapat menghidupkan dan mematikan. Lalu dia keluarkan dua orang lelaki daripada penjara dia. Seorang dia bunuh, seorang dia tak bunuh. Aku boleh hidup, aku boleh mati. Hak tak bunuh, aku hidup. Hak aku bunuh, aku mati. Lagu tu saya pun boleh buat, bukan kata Namrus. Tuhan aku menaikkan matahari daripada timur dan membenamkan matahari ke barat. Kalau kamu rasa kamu Tuhan, cuba naikkan matahari terbalik, naik ke barat, tenggelam ke timur. Dia boleh buat ke tak boleh buat? Tak boleh lah. Bila tak boleh, kalah. Kalah maksudnya di sini, Islam bukan ajar benda yang kita nak dakwah, individu yang kita nak dakwah bukan dengan cara kasar, bukan dengan cara kutuk. Walaupun tahap Namrus ni kira gila bangang lah, mengaku Tuhan, tapi ada aturan dia. Selepas zaman tu mari pula Fir'aun. Fir'aun pun PL sama, perangai sama. Bila dah menguasai dinasti yang panjang, memerintah lama ni, menyebabkan seseorang tu lupa Tuhan. Akhirnya dia pun mengaku jadi Tuhan. Diutuskan Nabi Musa dengan abang dia Nabi Harun. Begitu juga dengan cara berdalil. Habis pula kalah cara dalil sebab zaman dia zaman apa? Zaman sihir, lawan sihir pula. Akhirnya ular Nabi Musa telan habis ural mereka. Berimannya orang-orang ahli sihir Fir'aun. Kemudian ditangkap pula, dihukum bunuh, dihukum mati. Ni Fir'aun. Kemudian berbagai lakaran sejarah dibentangkan oleh Allah, direkod dalam Quran, penyakit-penyakit dan perangai kaum-kaum dengan nabi-nabi, rasul-rasul dan utusan masing-masing. Mereka dah hinggap. Sekarang ni Nabi kata penyakit ni akan berulang balik, kerana sejarah sememangnya sentiasa akan diulangi. Baik, kalau kita ambil Al-Quran dan kita menjadikan Al-Quran hari ini sebagai bahan sejarah, dia akan kekal sebagai sejarah semata-mata. Kita baca kisah Nabi Adam macam kita baca buku sejarah, tidak ada nilai. Kalau kita baca kisah Nabi Nuh macam baca buku sejarah, tidak ada nilai. Kalau kita baca kisah Nabi Yusuf macam baca buku sejarah, tidak ada nilai. Kalau kita baca kisah Nabi Isa macam baca buku sejarah, memang tidak ada nilai. Tetapi setiap lakaran sejarah dalam bentuk cerita dan kisah Nabi, kisah Rasul, kisah individu, kisah grup dan berkumpulan, semuanya ada makna untuk kita ambil iktibar, ambil pelajaran, ambil kegunaan. Sebab perkara-perkara ini adalah bentuk penyakit-penyakit yang telah mengenai umat terdahulu dan mereka telah menerima hukuman daripada Allah. Tapi kita hari ini bernasib baik akibat tampanan daripada doa Nabi supaya umat dia ni tidak disegerakan dalam bentuk hukuman. Bayangkan hari ini kalau bab sembah berhala, padan dah kalau hukum Allah nak turun? Tak ada langsung patung berhala lah ni dak? Ke ada? Saya rasa tak ada lah. Ke ada ke?
Berlambak patung berhala. Kalau nak kira kes orang sembah berhala, lama dah patut turun hukuman sebagaimana kaum Nabi Nuh. Kalau nak kira buat bangunan-bangunan tinggi di samping mereka melupakan Allah, banyak dah kalau kira hukuman boleh turun. Kalau bab orang nak mengaku jadi Tuhan, mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Rasul, tak ada kot orang mengaku jadi Nabi tak? Ke ada? Ada. Mengaku jadi Rasul? Ada. Mengaku jadi Tuhan? Ada. Mengaku Tuhan tak ada pun ada. Bukan kata dia mengaku Tuhan, Tuhan tu tak ada. Tuhan tak wujud, ada. Tapi hukuman masih belum Allah turunkan. Umat Nabi Syuaib tipu menipu dalam takaran, tipu menipu dalam timbangan. Peniaga-peniaga hari ni tak tipu sikit pun tak. Semua ikut betul je. Kalau timbang betul saja. Sebab tu tak turun lagi ujian, tak turun lagi bala. Berlaku. Nabi Yusuf. Banyak kisah Nabi Yusuf. Hasad menghasad, dengki mendengki. Kisah Nabi Yusuf ni cukup lengkap. Satu kisah Nabi yang tidak dipengaruhi oleh Nabi-Nabi yang lain dalam surah dia. Berbeza dengan nama surah lain. Surah Nabi Ibrahim ada kisah orang lain. Surah Muhammad ada kisah orang lain. Surah Hud ada kisah orang lain. Surah Nuh ada kisah orang lain. Surah Yunus ada kisah orang lain. Tapi surah Yusuf tak masuk kisah orang lain. Dari awal sampai 111 semua Yusuf. Bayangkan, hari ini kita seolah-olah kita ambil iktibar, benda ni dah lama berkubur. Ini adalah rekod-rekod yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bayangkan benda-benda ini saya gambarkan seperti permainan wayang kulit. Pernah tengok wayang kulit? Wayang kulit dia dibuat daripada kulit lah, nama lagi wayang kulit. Kulit kita lah ni buat dengan kertas, buat dengan manila kad, hak nak main-main tak. Jadi kalau dulu wayang kulit ni watak-watak utama dia siapa? Ada Seri Rama, ada Sita Dewi, ada Pak Dogol, ada Wok Yoh, ada Said. Tak, Mak Rima, Grogra, Tergangga, macam-macam lah. Andani, Andano, pernah dengar tak semua ni? Okey. Baik, kita bayangkan benda ni dah berlalu. Tok Dalang pun tak periduk balik dah watak-watak ni. Dia tinggalkan dalam bekas-bekas. Tetapi satu masa, bila kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya rekod-rekod tadi untuk diberi pilihan. We have a choice. Kita nak periduk watak mana yang Allah telah hidupkan dulu. Hari ini kita nak hidupkan dalam diri kita bila baca Quran, nak hidupkan watak Musa ke kita nak periduk watak Fir'aun? Pilihan duk di tangan kita. Hari ini bila baca Quran, aku ni nak periduk watak Ibrahim ke aku nak periduk watak Namrus? Hari ini kita baca Quran, aku ni nak periduk watak Nabi Nuh ke nak periduk watak orang-orang kaum dia yang menyembah berhala? Aku nak periduk watak Nabi Syuaib ke aku nak periduk watak orang yang suka menipu dalam timbang menimbang? Aku nak periduk watak Nabi Muhammad ke aku nak periduk watak Abu Jahal dengan Abu Lahab? Pilihan di tangan kita. Jadi yang jadi masalahnya, bila wayang-wayang kulit ini sudah lama tinggal dalam sejarah, hari ini ada dah orang yang bagi balik roh dan kehidupan kepada watak ni. Ada atau tidak di kalangan kita dan seluruh besar umat manusia ini beri roh dan kehidupan balik pada watak-watak ni? Ada atau tidak? Sememangnya ada. Dan hari ini kita berwatak salah satu daripada dua sisi ni saja. Ada orang pilih watak baik, ada orang pilih watak jahat. Tak kiralah dengan nama apa watak baik yang dia pilih, dengan nama apa watak jahat yang dia pilih, pastinya ada orang yang memberikan roh dan kehidupan kembali kepada wayang-wayang ini. Dan bila dia start jadi Tok Dalang, cerita akan bermula lah. Kita akan berulang balik. Hak lama dah berkubur, hidup balik. Dan inilah pesanan Nabi. Ini pesanan Nabi. Akan terjadinya penyakit-penyakit tadi. Sememangnya kita perlu sedar.
Antara orang yang terlibat secara penuh dalam setiap lakaran sejarah ini mestilah orang yang diberi umur yang panjang oleh Allah. Sejak Nabi Adam dia dah ada, sampai hari ini dia ada siapa? Siapa? Setan, iblis. Iblis mengenal setiap watak yang dilalui dalam lakaran sejarah zaman dengan cukup baik, kerana dia memainkan peranan dalam setiap watak-watak tadi untuk menyelewengkan setiap akidah, untuk menyelewengkan setiap agama, untuk menyelewengkan setiap kepercayaan. Zaman Nabi Adam, iblis dah ada. Zaman Nabi Iblis pula dah. Minta maaf. Zaman Nabi Idris, ke iblis tak ada? Ada. Zaman Nabi Nuh, dia akan menyamar. Dia menyamar jadi tukang kayu. Bila orang-orang zaman Nabi Nuh bersedih, orang-orang soleh tadi dah meninggal, dia mari, aku juga bersedih. Sama seperti kamu, kita telah kehilangan orang-orang yang soleh. Tapi aku ni seorang tukang kayu, seorang tukang ukir. Apa salahnya kalau aku ni ukir daripada kayu wajah dan rupa orang-orang saleh tadi sebagai kenang-kenangan. Tu trik awal. Aku ni tukang ukir, aku ambil kayu, aku ukir wajah orang-orang saleh tadi, kita letak tempat-tempat yang selalu dia duk kuliah, dia duk ceramah tu sebagai kenang-kenangan. Mula-mula generasi awal kenang-kenangan sungguhlah patung tu. Bila mari generasi kedua, dah mati generasi awal tak diperingatkan, setan hidup lagi tak? Setan dia hidup lagi, dia mari watak lain pula. Tok-tok kamu dulu pesan, kalau dah ada kemarau ke, hujan tak turun ke, ada musibah, dia suruh ambil bunga, sediakan korban, bubuh ayam sikit-sikit, dia start dah. Siapa tahu hak lain mati dah. Mula-mula lagu tu. Mari generasi kedua meninggal, kalau tu kena sembah lah. Dia tetap hidup, dia boleh reka macam-macam sebab dia melaluinya. Ni dikata belitan iblis. Mari zaman Nabi Nuh cara ni, zaman Nabi Ibrahim cara ni, zaman Nabi tu cara ni, sampailah ni pun Nabi Muhammad meninggal, dia masih terus dengan agenda dia. Dia masih terus lagi. Jadi dia dibantu dengan seorang lagi anak keluar. Allah bagi umur panjang juga. Siapa? Dajjal. Bila iblis bergabung dengan Dajjal, lagilah mantap. Berkuat-kuat ni tak? Dajjal dari kalangan manusia, anak cucu cicit Adam. Iblis hak sezaman dengan Nabi Adam. Bergabung dua ni nak menjahanamkan manusia, terutama nak mengikis kepercayaan lah. Nak mengikis akidah, nak mengikis agama. Sebab itulah sejak zaman Nabi Adam sampai kita lah ni berapa agama ada? Islam saja tak? Tak ada agama lain ke ada agama lain? Ada tak agama lain? Kalau tak ada agama lain, ada Islam saja, agak-agak masjid besar ni ke? Agak-agak masjid besar ni ke kalau tak ada agama lain? Masjid kena besar lagi sebab semua orang Islam. Masalahnya berbagai jenis agama dah wujud. Macam mana boleh jadi banyak? Macam mana boleh jadi terseleweng? Sebab kawan tu duk ada lah. Dia sikit-sikit sipi jadi lagu ni, dia sikit-sikit sipi jadi lagu nu. Dia ingat hak mula-mula orang start nak menyembah api dulu. Orang start nak menyembah api dulu pasal apa sembah api? Sebenarnya hak geng-geng sembah api ni, geng-geng hak ikut Nabi Ibrahim juga dulu waktu keluar dari bumi Babylon. Tapi mereka berpisah di pertengahan jalan, akhirnya mereka menuju ke bahagian timur. Jadi mula-mula mereka dah berpisah dengan Nabi Ibrahim ni, mereka periduk api. Periduk api mereka tu bukan saja-saja, tapi bila Nabi Ibrahim dah jauh, mereka periduk api tu semata-mata kerana mengenangkan Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh Namrus. Oh, kita dulu pengikut Nabi Ibrahim, dekat dengan Nabi Ibrahim. Jadi bila di pertengahan jalan kita dah berpisah, dia cari kehidupan dia, kita cari kehidupan kita. Jadi nak peringat balik dengan Nabi Ibrahim, periduk api tu teringat Nabi Ibrahim kena bakar. Last kali, tu mula-mula. Lepas tu generasi seterusnya, peringatkah sembah dah? Sembah api. Sebab apa? Hak cucuk tu. Hak kita tak nampak tu cucuk. Cucuk-cucuk jadi sembah.
Kawan ni mula-mula buat patung peringat, cucuk sembah. Sejarah agama cukup sadis. Kalau kita buka sebenarnya inti-inti sebenar dalam setiap kitab, pasti dia akan merujuk kepada apa? We have only one God. Hanya satu Tuhan. Hanya satu Tuhan. Yang hari ni jadi Tuhan banyak, hari ni jadi ada unsur Trinity, pasal apa? Sebab mereka nak mencipta kemusyrikan. Biar Tuhan ini ada bandingan, biar Tuhan ini ada imbalan. Maksudnya bila kita percaya Tuhan, tapi kita percaya ada nama, suatu kuasa, sifat atau zat lain yang menyamai Tuhan hak pertama, dia dah jatuh musyrik. Dia dah jatuh musyrik. Walaupun hari ini kita kata, aku mana mengamalkan Trinity, aku tak mengamalkan Trinity, aku cuma percaya Tuhan yang satu. Tapi dalam keadaan tu pun kalau kita menganggap ada satu unsur, ada satu zat, ada satu kuasa yang menyamai salah satu nama Allah ke, sifat Allah ke, zat Allah ke, perbuatan Allah ke, dia tetap sama. Dia tetap sama. Bahaya atau tak bahaya? Memang bahaya. Sekarang apa yang perlu kita perhati ialah, bila ni pesanan daripada Nabi, ni pesanan Nabi, benda hak Nabi sebut tu kita nak letak kat kita ke kita nak jauh daripada kita? Tak, bukan hak tadi tu. Hak bergaduh, hak jenis suka berseronok, suka bermewah-mewah, suka timbun harta, suka tipu menipu, kita nak cuba jauhi ke kita nak suruh masuk ke kita? Kita nak minta jauh. Ni Nabi pesan. Dan kita kena ingat, setan, iblis, dajjal tahu tak hadis ni? Setan juga tahu hadis ni. Dan bila kita ni nak cuba tutup lorong ini, kawan sebelah sana nak tutup ke nak buka? Kawan sebelah sana nak tutup juga ke nak buka? Kita nak tutup, dia akan buka. Inilah yang kata perlawanan. Kita cuba tutup, tapi hakikatnya hari ini hak Nabi sebut lebih kepada lorong yang dibuka oleh mereka. Budaya berseronok. Budaya ni tak pernah wujud pun di kalangan sahabat-sahabat Nabi dulu. Seronok tu ada, bukan yang melampau-lampau. Kita hari ini kurang seronok ke terlebih seronok? Dia akan buka jalan terlebih seronok. Cara nak berseronok, dia buat konsert-konsert. Cara nak berseronok, karnival-karnival. Cara nak berseronok, pesta-pesta. Cara nak berseronok, kelab ronggeng. Cara nak berseronok, kelab twist. Cara nak berseronok, kelab dandut. Cara nak berseronok, clubbing tu, clubbing ni. Penuh ke tak penuh tempat tu? Kekosong, tak ada orang pi pun, start kelab saja. Hakikatnya dia lebih besar, dia lebih penuh. Dia penuh. Hatta tikam nombor 4 pun penuh juga. Tikam nombor 4 pun penuh. Sebab itu di antara agenda, kalau kita tengok, bila kita nak laksanakan pelaksanaan hukum Islam sebagai contoh, pasal apa orang yang non-Muslim ni terkial-kial kepanasan? Pasal apa yang lawan sangat? Apa kena-mengena? Tak ada kena-mengena pun. Tapi inilah sebenarnya. Tempat-tempat tadi dikuasai oleh siapa? Tempat-tempat tadi dikuasai oleh mereka. Bila dikuat kuasakan pelaksanaan hukum Islam, orang kena jadi baik. Laku lagi tak tempat tadi? Laku lagi tak tempat tadi? Aku pergi kan kena tangkap. Aku pergi kan kena tangkap. Last kali bila tempat tadi mula tidak dikunjungi dan diziarahi, siapa yang rugi? Hatu yang mereka takut, bukan keterlibatan tentang hukum. Bimbang tempat-tempat mereka tu akan rugi. Sebab kebanyakan pengunjung-pengunjung tu pun, geng-geng depa tak pi pun. Siapa hadut pi? Kita lah hadut pi masalahnya. Kita lah yang selama ini menguntunkan mereka akibat kelalaian dan kelekaan tadi. Sepatutnya dipenuhi dengan masjid, rumah Allah.
Jadi akibat budaya yang kita kata berseronok, apa akan mati? Hati dan jiwa yang terlalu berseronok, roh kita akan mati. Betul. Roh kita akan jadi keras. Tempat nak melembutkan hati dan roh kita mana? Masjid. Tapi bila pi tempat-tempat tadi, roh kita akan jadi keras. Roh kita akan jadi layu, roh kita akan mati. Bila roh mati, hanya jasad yang hidup, maka lahirlah apa? Inilah sebenarnya zombie-zombie ciptaan mereka, bukan zombie kampung pisang. Budaya zombie ni dah lama dah. Apa sebenarnya zombie yang mereka nak? Ialah manusia-manusia yang hidup secara bangkai tanpa ada roh di dalamnya. Yang hari ini berjalan sekali dengan kita, mungkin makan di restoran dengan kita. Manusia-manusia yang jasad saja hidup, roh dah mati. Inilah zombie-zombie yang sedang berjalan di kalangan kita. Tak payah nak lukis bedak-bedak putih. Otak. Faham? Masjid. Budaya bermewah-mewah. Mewah tak kita hari ni? Syukur Allah bagi macam-macam nikmat. Nak kita tarik nikmat ni, tak mau nikmat ni hilang, dia kena ikat dengan syukur. Allah bagi nikmat, ikat dengan syukur. Allah bagi kelebihan, ikat dengan syukur. Allah bagi keistimewaan, ikat dengan syukur. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini tak lari. Macam juga kambing kita, kalau style lepas tak ikat, dia pergi mana? Kita ada kambing tapi style tak ikat. Masuk dalam gua ada, lari kebun orang ada, masuk rak ada, masuk semok ada. Nak dapat balik payah. Tapi kalau kita ikat senang. Hang tambat kat mana tadi? No, padang bawah pohon temesu. Senang pergi cari. Tapi kalau Allah duk bagi, syukur pun tak ada. Allah duk bagi, doa pun tak ada. Allah duk bagi, berterima kasih pun tak ada. Kita bimbang nikmat tu akan ditarik sedikit demi sedikit daripada kita. Pernah dengar tak tentang hadis Nabi di akhir zaman? Nabi bimbang tentang 3 unsur keperluan manusia. Unsur keperluan asas manusia cuma ada 3. Makan, pakai, tempat tinggal. Makan, pakai, tempat tinggal ni keperluan asas, keperluan basic. Tanpa makan kita akan mati. Tak ada pakaian kita telanjang. Tak ada rumah merempaklah kita kata. Nabi kata, satu masa kamu akan berpagi-pagi dalam keadaan pakaian yang lain dan di petang harinya dengan pakaian yang lain. Nak cakap mewah sungguh kamu. Pagi pakaian lain, petang pakaian lain. 2 saja. Tapi kita hari ni lebih ke tak lebih 2? Pagi bekerja ada suit masing-masing. Orang tu dengan kilang, gaya baju kilang. Orang ni dengan pejabat, gaya baju pejabat. Orang pergi kebun, gaya pakaian kebun. Balik tu, selepas mandi, pakai baju tadi ke baju lain dah? Baju lain dah. Sampai waktu asar, semayang asar, bini kata, lauk habis bang, jom pergi Maidin ke Giant ke, pakai baju tu lagi ke, baju lagu lain pula. Baju gaya menyemak sikit tak? Kita menyemak luar rumah. Dalam menyemak. Menyemak tu apa maksud dia? Menyemak tu ala kadar lah. Ikat kain pun atas ni tak? Baju singlet putih nyandai tengok TV. Kalau nak pergi keluar, semak lah. Lepas tu malam nak pergi masjid, baju Mi Maidin tadi ke baju lain pula? Baju lain pula. Nak tidur malam sekarang? Hak lain pula. Kita ni 5 hingga 6 pakai tukar hari-hari. Kadang-kadang rumah orang tu hak mewah, 5, 6 almari ada. Kadang-kadang kita tak tahu bila masa hang pakai baju ni. Mewah sungguh dari sudut pakaian, makanan. Bila kamu makan pada waktu tersebut tak dan habis lagi satu hidangan, maka akan dihidangkan hidangan yang lain. Dihidang dah satu jenis makanan, makan hak ni tak habis, mari hak ni. Makan hak ni tak habis, mari hak lain. Lauk pauk atas meja kita hari ni memang cukup banyak. Dan kalau kita pergi makan, ada berapa biasa paling common pun 2 kan? Paling common tu, tom yam campur 1, telur dadar 1, nasi kosong 3 dah. Campur air 4.
Kadang orang, saya nasi kosong sajalah, lauk saya tak makan. Mujur lagu tu senang tak? Lagu tu kita nak belanja pun. Ya. Baik. Satu lagi, kamu akan menghias rumah-rumah kamu sebagaimana dihiaskan Kaabah dengan kelambunya. Dibayangkan dulu Kaabah, hias Kaabah tu letak kelambu, kamu pun akan menghias rumah masing-masing dengan macam-macam prasana, dengan macam-macam peralatan. Hari ini kita kata seolah-olah bukannya wajib. Kalau pi tu rumah besar tapi tak ada sofa, macam kelabu mata nak tengok dia. Rumah hang besar, sofa tak ada ke? Kosong. Rumah aku memang kosong. 4 tika duduk aku tu. Ada sofa, ada TV besar. TV pula duk bergaduh dah. Beli dah 60 inci besar. Kemudian Kak Melah belah rumah beli 72. Bila Kak Melah beli 72, bini kita demam. Bang, 72 bang, 72. 60 ada dah. Jom bang, petang ni cari hak 90. 90. Kak Melah dengar kita 90, agak-agak 72 ke, tambah lagi. Kak Melah pun duk tambah, dia duk bersaing lagu tu. Sofa tu lebih kurang, tapi dia nak bagi harga ada juga. Walaupun lebih kurang sofa tu, Kak Melah punya 3,500, saya punya 3,520 ringgit, lebih 20. Dia nak juga lebih tu. Badi kereta pula, kawan tu beli kereta, hak ni beli kereta, hak tu ustaz ada 2 biji, kita pun nak beli 2 biji, kawan tu motor besar, kita pun nak motor besar. Akibatnya apa yang kita cipta? Hutang. Lepas tu mula sakit kepala lah. Nak bayar motor tak ada, nak bayar kereta kedua tak ada, nak bayar bil tu tak ada, bil ni tak ada. Semata-mata apa? Nak bermewah-mewahan, nak bertanding di antara satu dengan yang lain. Lalu bila Nabi cerita benda tu, sahabat seolah-olah menggambarkan apa? Kalaulah betul keadaan itu berlaku, pakaian sentiasa bersalin dan berganti, makanan pula belum habis ani mari hak ni, rumah macam-macam alatan dan prasana, kami rasa kehidupan kami pada hari itu lebih baik pada hari ini. Nabi kata apa? Tidak. Sebab apa? Sebab sahabat kata, kami tak perlu risau dah 3 benda tadi, kami akan banyak-banyak hanya melakukan ibadat pada Allah. Pakaian dah cukup, makan dah cukup, rumah dah lengkap, kami hanya fikir nak buat amal ibadat saja. Tapi Nabi kata apa? Tidak. Keadaan kamu pada hari ini lebih baik daripada hari yang aku maksudkan. Hari ini baju kita 3 almari. Hari ini makan kita tak pernah kurang dalam peti, dalam bot kita kat dapur tu. Hari ini rumah kita tak pernah kosong daripada kelengkapan. Tahajud lepas ke tak? Tahajud lepas ke tak? Duha lepas ke tak? Baca Quran beberapa juzuk sehari lepas ke tak? Tak berapa nak lepas? Ada. Tak berapa nak lepas? Sahabat menggambarkan, kalaulah cukup dah benda tadi, relax dah, tak perlu fikir ha-ha dunia, ingat nak buat ibadat saja. Tapi bila dia makin banyak, dia nak beribadat ke cakap nak bayar benda-benda tu? Ni start cerita lain dah pula. Bab menimbun harta. Menimbun harta ni akan membunuh akhirat kita. Bila suka menimbun harta akan membunuh akhirat. Bila makin banyak kita rasa payah nak lakukan benda ni. Akibatnya ramai yang tak ingat mati. Dan inilah juga hak Nabi sebut. Di suatu zaman ni, kamu ni tak kira harta kamu ni diambil daripada unsur halal ke haram. Dia tak kira dah. Halal tu sama telah lah. Haram pun dia tiba juga. Janji harta aku menimbun. Tipu orang pun tak apa. Tipu orang ni pun tak apa. Rasuah ni pun tak apa, pecah amanah pun tak apa, rembat duit masjid pun tak apa. Janji duit aku banyak. Dia akan membunuh akhirat kita. Ingat, lepas pada ni hak dalam lubang kubur tu orang nak tanya. Lepas pada ni nak bangkit lagi, duduk depan Allah, apa kita nak jawab? Amanah-amanah tadi. Begitu juga dengan at-tanajushu fid dunya. Bab tipu menipu ni ada ke tak ada?
Ada tak orang tipu kawan dia dalam perniagaan? Ada orang tipu, padahal kawan dia sama-sama berniaga, dia boleh tipu. Ada orang tipu bapak dia kerana harta. Ada orang tipu mak dia kerana macam-macam. Ada orang tipu saudara dia, tipu adik-beradik dia kerana nakkan habuan-habuan dunia dan berebut kepadanya. Ini berlaku. Bab tipu menipu. Tengok zaman Korun dulu. Korun dulu ni miskin ke kaya asal dia? Korun ni miskin. Korun ni tak jauh sepupu Nabi Musa. Jangan ingat Korun jauh. Korun ni cuma sepupu Nabi Musa. Dia pengikut setia Nabi Musa. Kalau nisbah hari ni di mana Nabi Musa buat kuliah, dia pi. Nabi Musa ceramah, dia pi. Tapi sifat bagus dia, walaupun dia miskin, dia suka memberi pada orang lain. Dia ada sikit, dia bagi sikit. Akhirnya dia minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa supaya dia jadi kaya. Wahai Musa, aku ni miskin. Walaupun miskin, aku suka sedekah, aku suka bagi kat orang. Apatah lagi kalau aku kaya, lagilah aku suka sedekah. Bila Nabi Musa doa, jadi kaya sungguh, lagu mana? Sedekah ke? Terkut dah. Inilah. Kadang-kadang tempat yang Allah letak tu bagi kita sudah baik untuk kita. Tapi kita rasa kurang. Bila kita minta perubahan, inilah yang kata kita takut, kita tak mampu nak tanggung perubahan tersebut. Kadang-kadang ada di kalangan kita sahabat baik, waktu kita sama-sama sederhana, sama-sama sesak dulu, cukup baik. Makan Maggi pun 1 cup. Tapi bila seorang tu dah jadi hebat, jadi kaya, Assalamualaikum, man, hang ingat lagi aku? Hang ni siapa? Kan kita dulu sama-sama duduk rumah sewa, cari kerja, makan Maggi pun 1 cup. Aku tak kenal lah. Tu kisah lama lah. Kalau aku kenal hang pun lah ni bukan level aku nak berkawan dengan hang. Berlaku ke tak berlaku ni? Berlaku. Orang akan jadi berubah kerana perbezaan tadi, perubahan tadi. Jadi akibatnya jadi sebaliknya. Korun ni antara kelebihan dia, dia boleh buat. Korun ni dia jadi cepat kaya kerana dia boleh buat emas sendiri. Dia ada cara nak buat emas sendiri. Kita hari ni nak emas kena korek bukit, kena cari. Dia ni dia ada, kita tak tahulah ilmu dia tu. Dia campur gandum ke garam ke apa alat-alat dia, dia buat jadi hasil dia emas. Dia boleh buat emas sendiri. Sebab tu dia jadi cepat kaya. Kalaulah ilmu tu terlepas pada kita hari ni, agak-agak lagu mana? Pakcik Din, berapa hari ni? Bolehlah 4 kilo hari ni. Tok Imam, saya 10 kilo dah siap. Semua emas. Tapi nasib baik ilmu dia tu tak sampai pada kita. Akibatnya diterbalikkan. Jadilah tasik Korun haduk Mesir tu. Luas tasik Korun ni. Bunyi saja tasik, duk tebing ni tak nampak tebing sana. Duk tebing ni tak nampak tebing sana. Bunyi tasik pun. Nak cakap luasnya, besarnya kurniaan Allah pada Korun, tetapi akibat dia mula melupa dan menderhakai Allah, Allah uji dia. Sekarang tengok bab tabagudu. Bab marah memarahi. Kita sebut dah di awal tadi, sebelum tu 9-10. Standard masjid ni kira berhenti dah ke boleh pergi lagi? Dan saya pun bimbang jugalah kan. Saya pun bimbang juga, kata ustaz ni awak tak berhenti lagi, standard pukul 9 kena berhenti dah masjid kita. Boleh sikit lagi ya? Okey. Bab marah memarah, sifat semula jadi, tapi marah ni ada tempat, marah ni ada cara, marah ni ada bentuk, bukan tak boleh marah. Yang jadi masalah dia ialah bagaimana nak mencipta kemarahan di kemudian hari. Banyak benda yang boleh menyebabkan seseorang itu marah. Seseorang itu marah. Dan marah ni mesti jadi tahap melampau. Contoh contoh, ingat tak Sultan Muhammad Al-Fatih? Pernah kenal nama ni? Pembuka kota Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih. Dulu waktu dia tak jadi lagi khalifah, bapak dia jadi khalifah,
Bapa dia hantar dia kepada seorang guru yang bernama Ak Syamsuddin. Guru dia Ak Syamsuddin ni ajarlah dia, ajar macam-macam ilmu. Dan bapa dia pesan kepada guru dia, jangan anggap dia ni anak pemimpin, jangan anggap dia ni anak khalifah. Jadikan dia sebagai murid biasa macam murid-murid lain. Kalau dia salah, tegur. Kalau dia buat salah lagi, pukul. Jadi sepanjang pembelajaran, waktu dia belajar bagus, baguslah. Waktu dia nakal, waktu dia bermain, guru dia cubit, guru dia pukul, guru dia rotan. Dia pun fahamlah, standard lah, nakal kena pukul, nakal rotan. Sampai masa guru dia ni meninggal. Tapi sebelum guru dia meninggal, guru dia ni bagi pesanan kepada bapa dia. Kalau kamu nak meneruskan lagi pembelajaran anak kamu ni, cari seorang guru nama sekian-sekian, dia adalah merupakan bekas murid aku yang tua. Kalau nak belajar lagi lah kawan ni. Al-Fatih ni, kalau nak belajar lagi, cari ulama nama sekian-sekian, dia ni bekas anak murid aku hak paling tua. Jadi bila guru dia Ak Syamsuddin meninggal, ayah dia pun pergi carilah guru tu. Jadi belajar pula dengan guru kedua. Belajar dengan guru kedua ni dia jadi tak selesa. Sebab apa dia jadi tak selesa? Sebab kalau guru dulu tak buat salah, tak kena pukul. Buat salah baru kena pukul. Guru hak baru ni tak buat salah pun kena pukul, buat salah pun lagilah kena pukul. Jadi pelik rasa dia memberontak lah. Aku ni tak buat salah, hari ni kena cubit. Aku tak buat salah, hari ni kena rotan. Aku tak buat salah, hari ni kena pukul. Jadi jiwa seorang remaja ni memberontak. Dia boleh menerima kalaulah dia tak buat salah, tak dipukul. Kalau salah, baru dipukul. Dia cuba tanya guru dia, pasal apa guru buat macam ni? Aku tak buat apa kesalahan pun, pasal apa rotan aku, pasal apa pukul aku? Aku tak akan jawab soalan kamu. Belajar saja. Jadi selama mana kita akan selesa dalam pembelajaran, kalau tak buat salah, kena hukum. Siapa yang boleh selesa kalau tak buat salah, kena rotan. Lama kelamaan persoalan ini terjawab bila bapa kepada Al-Fatih meninggal. Otomatik yang naik jadi khalifah siapa? Dialah. Ni peluang untuk dia. Sebab bila dia jadi khalifah, ramai daripada utusan-utusan luar dan pemimpin-pemimpin luar akan datang bagi tahniah. Bagi tahniah ni bukan hari ni, dulu-dulu lagi. Hari ni contoh, seorang tu jadi presiden baru, ramailah presiden negara lain, Perdana Menteri negara lain pi ucapan tahniah. Dia pun demikian. Mari orang tu ucap tahniah, mari kerajaan ni tahniah, kerajaan ni tahniah. Hak bawah jajahan takluk dia tu, salah seorang tu tok guru dia, hak rotan dia tadi kena mari. Bila tok guru dia duduk depan dia, bila dia sebagai khalifah, hari ni tok guru dia kena jawab lah. Dulu dia menak murid, hari ni aku khalifah kamu. Wahai guru, selama ni aku lama pendamkan, dan setiap kali persoalan ni aku ajukan pada kamu, kamu tak jawab. Jadi hari ni sebagai kamu menghormati aku sebagai seorang khalifah, ketua kamu, pemimpin kamu, tolong jawab dulu. Pasal apa aku tak buat salah pun kamu rotan aku. Wahai anakku, sesungguhnya inilah masa dan waktu yang aku tunggu-tunggu untuk menjawab persoalan kamu. Sebenarnya, dulu kamu buat baik pun aku pukul, aku rotan. Kamu buat salah pun aku pukul, aku rotan. Kerana untuk mengajar kamu sesuatu. Sekarang aku nak tanya, bila aku pukul kamu sebab kamu tak buat salah, apa kamu rasa? Aku rasa tak puas hati. Aku rasa nak memberontak. Aku rasa nak melawan. Aku rasa nak marah. Baik, itulah pelajaran untuk kamu. Bila kamu mula menjawab jawatan ini, inilah masa yang aku tunggu-tunggu. Jangan sekali-kali lakukan benda yang sama pada rakyat-rakyat kamu. Jangan rotan dan pukul rakyat-rakyat kamu tanpa alasan. Jangan mengenakan apa-apa ke atas rakyat kamu tanpa alasan. Jangan kamu memusnahkan harapan-harapan rakyat kamu tanpa alasan. Jangan membuat sesuatu yang boleh merosakkan mereka tanpa alasan. Jangan pukul mereka, denda mereka, jail mereka dengan tanpa alasan. Bila kamu buat benda yang sama, apa yang berlaku pada kamu akan berlaku pada rakyat.
Rakyat akan mula memberontak, rakyat akan tak puas hati, rakyat akan marah, rakyat akan benci, rakyat akan dendam. Faham tak pelajaran dia? Siapa yang hebat sekarang? Nampak zalim guru dia, tapi hari ni kita nampak itulah guru yang hebat. Dan itulah yang dia buat. Jangan sesekali lakukan benda yang sama terhadap rakyat kamu, dia juga akan rasa seperti kamu rasa. Minum sah. Tahasud, dengki mendengki. Tak ada orang dengki ni? Ada, ramai orang dengki. Kadang-kadang orang kita kan standard tak? Seorang buka restoran, seorang buka restoran. Hak ni laku, hak ni tak laku. Lepas tu apa jadi? Bomoh lah, hantak lah, santau lah. Last sekali, kedai kawan ni merudum, jatuh, tak laku, tutup, sengih-sengih dia, padam muka. Padahal aku buka dulu, hang nak pergi buka pula sebelah kedai aku. Lepas tu nak tunjuk action kedai hang laku, sekarang dah kena. Kadang-kadang masakan baru masak, bila orang sentuh saja jadi cepat basi lah, cepat rosak lah, lalat mai tak tahu kok mana, kawasan tak ada lalat pun tiba-tiba ada lalat. Dengki mendengki, padahal sama agama. Tapi bila ihsan tu tak ada, habis. Ihsan tak ada. Kalau tanya dia, siapa Tuhan kamu? Agak-agak apa dia jawab? Allah juga. Semayang tu wajib ke? Wajib. Tapi di mana Allah waktu kamu duk buat benda tu? Di mana kekuasaan penglihatan Allah waktu kamu duk buat benda tu? Kamu percaya pada Allah, kamu mempercayai juga sifat-sifat Allah. Waktu duk buat maksiat, waktu duk buat dosa, mana Maha melihat Tuhan pada kamu? Mana Maha melihat Tuhan pada kamu waktu duk buat maksiat dan dosa tu? Maksudnya keimanan kita hanya pada sebutan, tapi pada ihsan tak ada. Merasai itu tak ada. Contoh kita ambil, tengok Sebenarnya nak settle benda ni, Nabi dah sebut 4 benda. 4 benda agenda. Sayati ala ummati zamanun la yabqal islamu illa ismuhu wa la yabqal qur'anu illa rasmuhu. Masajiduhum yawma idzin amirah walakinnahum kharabun minal huda wa ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama' minhum takhrujul fitan wa fihim ta'ud. Akan datang menimpa umat aku di suatu zaman, Islam itu cuma akan tinggal nama. Al-Quran cuma akan tinggal tulisan. Masajiduhum yawma idzin amirah. Masjid kamu pada waktu itu besar, cantik, indah. Walakinnahum kharabun minal huda. Tetapi kosong dan sunyi daripada hidayat. Wa ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama'. Dan ulama-ulama kamu pada waktu tersebut adalah sejahat-jahat manusia yang pernah berada di bawah naungan langit. Kalaulah digambarkan dalam hadis Nabi, ulama-ulama kamu sejahat-jahat manusia, hak tak ulama lagu mana? Dah ulama pun sejahat-jahat manusia, hak tak ulama lagu mana? Minhum takhrujul fitan, daripada ulama-ulama inilah akan keluarnya fitnah-fitnah, wa fihim ta'ud, dan fitnah ini juga akan kembali dan berlegar di kalangan mereka. Berlaku atau tidak hari ini? Di kalangan ulama fitnah-fitnah tu berlaku, di kalangan ulama fitnah-fitnah tu keluar, dan fitnah-fitnah tu akan berlegar di kalangan mereka. Jadi kalau dulu ulama-ulama menunjukkan kepada kita satu contoh kebaikan, contoh kasih sayang, contoh perbaikan, contoh tu, contoh ni. Tapi hari ni ulama duk asyik bertekak, ulama duk asyik bergaduh. Jadi hak pening siapa? Hak ni halal ke haram sebenarnya? Hak ni betul ke salah sebenarnya? Hak ni sahih ke tak sahih sebenarnya? Kita jadi pening, tanya hak nu lagu tu, tanya hak ni lagu ni.
Lepas tu ulama dulu mereka hanya mengkritik pada ilmu, mereka tak kritik pada batang tubuh. Mereka tak kritik dia ni ulama jerawat batu kat muka besar, tak ada. Dia ni bisul banyak, tak ada. Dia kritik pada bahan ilmiah semata-mata. Hak ni salah, hak ni tak salah. Tapi kita hari ni bukan saja kritik tu, kita kritik sampai batang tubuh. Ulama tu sengit lah, ulama ni tak betul lah, ulama ni mata juling lah, ulama ni lagu ni, ulama ni lagu ni. Pasal apa jadi lagu ni? Memang mereka dah buat Islam cuma tinggal nama. Mereka dah buat juga Quran cuma tinggal tulisan. Hari ni ramai dah tak berkawan, tak bersahabat dengan Quran. Kita nak cari satu hari baca Quran payah. Satu hari kita tak tinggal Quran, biarpun surah pendek, payah. Nasib baik ada Yasin malam Jumaat, baca juga Yasin. Nasib baik. Betul. Walhasilnya apa jadi? Generasi kita dah sebut. Generasi apa? Burung kakak tua. Memang kita banyak menghasilkan generasi burung kakak tua. Betul, kita dah lalui macam-macam tentang Al-Quran. Kita belajar huruf-huruf abjadiyah. Kita belajar baris atas, baris bawah, baris mati, baris depan. Pasal apa panggil baris depan? Sedangkan dia tak duduk depan pun, dia duduk atas. Pasal apa panggil baris depan? Baris tu bukan duduk depan huruf, duduk atas huruf. Pasal apa panggil baris depan? Baris atas, betul, dia duduk belah atas. Baris bawah, betul, dia duduk di bawah. Baris mati, betul, dia bulat. Baris depan tu, dia tak duduk depan huruf, dia duduk atas huruf. Tapi pasal apa panggil baris depan? Pasal apa panggil baris depan? Pasal apa? Pasal setiap huruf, bila saja ada baris depan, semua bentuk bacaan mulut tu mesti muncung ke depan. Faham? Bu, tu, ju, lu. Kes mulut tu ke depan, orang panggil baris depan. Padahal baris tu duduk depan ke duduk atas? Baris duduk atas. Sebab setiap kali baris tu, mulut tu dia pergi muncung ke depan. Orang panggil baris depan. Bab tajwid kita tak ketinggalan. Tarannum kita hebat. Tapi yang jadi masalah ialah pemahaman tentang tafsiran Al-Quran. Hak ni terabai. Kita boleh baca, kita boleh ingat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Apa makna dia tu? Makna aku tak tahulah. Sebab kau Arab. Tarannum bagus, dia baca tarannum bagus, tajwid lengkap. Tapi tanya dah pemahaman, tanya terjemahan, tanya tafsir. Inilah kesilapan, kerugian sejak sekian lama. Akibatnya jadi apa? Jadilah generasi burung kakak tua. Kita sebut dah contoh. Orang kaya, dia sunyi, dia pergi kedai burung, bukan kedai burung Abdul Wahab lah. Kedai burung biasa. Dia pergi kedai burung, dia nak beli burung. Hak ni jenis ni tak mau, hak ni jenis ni tak mau. Hak ni burung kakak tua boleh bercakap, aku nak hak ni. Sebab tuan kedai kata dia boleh ajuk apa yang kita sebut. Balik dia ajak lah. A, B. Bagus ni. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Oi, ya. Nak test? Hello adik-beradik, panggil aku buat makan-makan sikit kat rumah aku. Mari adik-beradik dulu. Masuk saja laman rumah adik-beradik. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Ya. Kadang-kadang lalu pakcik mak pagi-pagi jogging kat tepi pagar pun selamat datang, selamat datang. Kak Lijah nak lalu pi pasar pun selamat datang, selamat datang. Bangga tuan dia. Tapi rumah orang kaya, malam-malam pencuri duk endap. Pencuri pun masuk. Lalu kat depan burung, apa dia? Selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Dah sekali bangun pagi esok, harta benda habis, barang kemas habis. Tak ada guna lah. Patutnya pencuri masuk, help. Ni duk selamat datang juga. Maksudnya dia tak faham apa pun. Siapa pun mari tetap selamat datang. Baik ke jahat. Jadi kita hari ni melahirkan generasi itulah.
Baca je tapi tak tahu apa. Itu sayang umur kita dengan Quran. Tak salah kita duk buat dah ni, belajar tajwid, belajar tarannum, tak salah. Tapi fikirkan, Al-Quran ni turun untuk difahamkan. Jadi apa yang kita faham tentang Quran? Jadi Quran memang betul-betul tinggal tulisan. Masjid. Masjid ni satu hal juga. Masjid ni macam ni lah mudah. Bila kita sebut masjid, ingat tak? Kalau kita baca ayat kursi, dia ada satu fenomena. Fenomena ayat kursi ialah Allah ini tidak tidur dan tidak, Allah tak tidur dan tidak mengantuk. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Fenomena Allah tak tidur dan Allah tak mengantuk. Sepatutnya representation dia, rumah dia pun jadi lagu tu, tak tidur dan tak mengantuk. Sebagaimana zaman awal-awal dulu. Yang jadi masalah lah ni, rumah dia ditidurkan ke? Rumah dia jadi tak tidur, tak mengantuk. Habis kuliah lepas ni, semayang isyak, apa jadi? Kita mula menidurkan masjid. Kita mula menidurkan rumah Allah. Bila dia bangun balik? Nanti nak azan subuh. Contohlah ni, kadang-kadang ada orang tak bergaduh dengan bini pukul 2 pagi. Dia balik kelak dandut, bergaduh dengan bini duk mengepek lah, Kelantan ke sini panggil apa? Lebih kurang lah, mengepek. Dia pun jadi insaf. Aku ni nak cari ketenangan lah, balik rumah bini merepek, aku nak pergilah solat taubat ke tahajud ke mana-mana masjid. Dia pun start kereta pukul 2. Agak-agak masjid mana buka? Agak-agak masjid mana buka masa tu? Dia ni betul-betul nak sembahyang ni. Lalu kok tu, tutup. Kok ni tutup. Kok ni tutup. Kalaulah tengok cahaya lampu, kok ada orang, dia pun try nak pintai. Bukan nak mencuri pun. Nak tengok kok ada orang, boleh tumpang masuk. Waktu tu kalau ada orang lain lalu, tengok dia duduk lagu ni, apa jadi? Orang kan anggap mencuri, orang kan anggap dia cuba buat benda salah. Inilah sebenar yang menjadi kepayahan kepada pengurusan masjid. Antara mempertimbangkan aset-aset berharga masjid dengan bagi laluan kepada mereka-mereka yang nak buat iktikaf. Hak mana lebih besar? Kebaikan dan mudarat. Memang boleh kita nak buka, orang-orang nak iktikaf. Tapi aset masjid lagu mana? Takut buka 2 malam, TV 2 tak ada. Buka 2 malam, tabung masjid tak tahu ke mana. Perbezaan dia apa? Kalau kita melihat rumah ibadat selain daripada rumah ibadat orang Islam, mereka ada guard, mereka ada jaga. Ini saya boleh tengok berlaku di Penang. Sebab kenapa mereka boleh imarahkan 24 jam? Dan kita selalu tanya, kuil kamu ke, gereja kamu ke, church kamu ke, kalau mari ramai-ramai ada slipper hilang tak? Dia kata jarang slipper nak hilang, orang tak curi slipper. Kalau masjid kita hilang tak slipper? Hilang tak masjid kita? Masalahnya masjid kita jadi hilang slipper. Patut depa lah lebih hilang. Contoh hari raya terutama tak? Kita mari slipper RM3, kadang-kadang balik slipper harga 30. Kadang-kadang tak? Pakai kasut harga 30, balik kasut harga 300. Padahal kawan tu tadi duduk semayang sebelah kita. Hak bedai, hak sapu tadi duduk Allahu Akbar sebelah kita. Tengok-tengok dia yang bedai kasut kita. Itu yang jadi masalah. Bila tak tidur, inilah yang jadi masalah ni. Antara pertimbangan kehilangan aset masjid dengan laluan iktikaf. Iktikaf pun satu hal. Kita melebihkan iktikaf ritual berbanding iktikaf aktual. Iktikaf ada 2. Satu iktikaf ritual, satu iktikaf aktual. Iktikaf ritual selalu kita buat. Masuk solat tahiyatul masjid, masuk solat sunat, masuk baca Quran, masuk berzikir, masuk berwirid. Itu ritual. Tapi ibadah aktual jarang orang buat. Dan dia payah nak berlaku masjid cantik besar-besar. Biasa masjid kita dulu-dulu di kampung, apa dia? Masuk macam ni. Kadang-kadang kita ambil Quran dari sudut ritual. Kita baca Quran dah habis 2 juzuk.
Tapi taik lipas 2 kilo sebelah, tak ada siapa pun ambil tahu. Baca Quran dah 2 juzuk, taik lipas ada, taik cicak ada, takapek, tak ada siapa pun ambil tahu. Ikut dia duduk situlah, janji aku baca Quran, habis 2 juzuk. Tengok ada taik lipas, tengok ada taik cicak, tengok ada air tumpah. Tapi kita tak ambil tahu pun. Sebab kita lebihkan iktikaf ritual, aktual tak ada. Kadang-kadang berzikir. Kita pun masuk. Berapa Rahman? Ustaz sekat ni 30,000 dah ni. Subhanallah 30,000. Cuba hang lengguk atas. Penuh sarang labah-labah. Tak ada siapa ambil tahu pun. 30,000 boleh sarang labah-labah. Tak ada siapa ambil tahu. Sebab itulah falsafah masjid perlu di reconstruction dengan tawaf. Ini yang kita nak pada ahli-ahli masjid, pada anak-anak Korea. Konsep tawaf ni. Sebelum masuk masjid, tawaf pertama, tengok mana-mana ada paip-paip dan kepala yang tercabut. Tawaf yang kedua, tengok dinding-dinding mana hak tak cat, dinding-dinding mana hak retak. Tawaf kali ketiga, tengok siling mana hak tak ada lubang, siling mana hak ada lubang. Tawaf kali keempat, bol lampu mana hak nyala, bol lampu mana hak tak nyala. Tawaf kali kelima, rak-rak kasut mana hak patah, rak-rak kasut atas susun. Tawaf kali keenam, hak mana jambang hak bersih, mana jambang tak bersih. Contoh. Siapa buat? Kita hari ni kepala paik 1 komplain. Longkang tersumbat, longkang ada tin, padahal tin 1 lepas ambil wudu, ambil tok tentu sampah lah. Ni peluang ni. Kecil. Mesyuarat agung nanti siap lah. Longkang penuh. Dia nak tunggu tu lah. Siapa pengerusi majlis tahun ni? Tengok ni, contoh tin penuh, nak tibai pengerusi. Kepala paik tercabut, padahal kepala paik berapa sen je. Siapa pun boleh tolong bubuh kepala paik. Lampu 2 biji tak nyala pasal apa ni, tak ambil tahu ke? Hatu lah. Masjid siapa? Masjid AJK ke masjid kita? Masjid kita. AJK ambil tugas pun tu, alhamdulillah dah. Kalau orang ke kita? Kita gedegang, tapi saya dengan ini sebagai ahli sebagai ahli Korea nak melantiklah Cik Syukur sebagai timbalan. Janganlah saya banyak kerja saya. Dia kalau orang bagi kat dia tak mau pula. Tapi bila ni dia banyak komen. Dia banyak komplain, bukan nak membantu pun. Macam-macam lah hal masjid tak. Baik, kembali. Hal masjid satu lagi ialah masjid kita ni, kalau kita nak buat sama macam zaman dulu, ialah masjid ni dipenuhi selain majlis ilmu, apa lagi kita boleh buat? Nak tarik orang datang masjid. Satu hak semayang tu satu hal dah. Lepas tu buat kuliah, buat ceramah satu hal yang lain. Apa lagi hak boleh tarik orang? Banyak aktiviti. Ada setengah masjid tu buat acara memanah ke contoh, buat acara memanah. Ada setengah masjid tu buat acara silat. Ada setengah masjid tu buat ajak geng-geng muda, geng-geng, bukan geng rempit, geng-geng naik motor ni, kita pergi jalan-jalan lah mana-mana tempat. Jadi diketuai oleh orang-orang ustaz ke seorang hak duduk depan tu. Biarlah motor kapcai pun. Hari ni kita nak pergi mana? Pantai Batu Buruk. Maksudnya ada pengisian dalam tu. Sampai sana semayang jemaah, ada tazkirah ringkas, kita mandi-mandi. Kita boleh buat macam-macam kalau kita nak. Kalau kita nak, kita boleh buat. Satu, perancangan mengikut skedul ataupun jadual masjid masing-masing lah. Fikirkan apa yang perlu dan terbaik untuk anak-anak Korea ataupun orang-orang yang berada dalam kawasan kita. 9.40. Lebih ni kot. Bolehlah berhenti slow-slow lah. Bolehlah berhenti slow-slow. InsyaAllah, walau apapun, 6 perkara ni sebaik-baiknya kita cubalah jauhi daripada diri kita dengan perkara-perkara yang disebut dan disabdakan oleh Nabi, iaitu penyakit-penyakit umat terdahulu. Apapun kita sentiasa memohon kepada Allah dalam segala bentuk kelemahan dan kekurangan yang kita ada, kita mohon kekuatan dan pertolongan daripada Allah untuk meneruskan kehidupan di dunia ini dengan akidah yang benar dan sahih, dengan syariat yang lulus dan terpimpin, dan dengan ihsan yang benar-benar meresapi di dalam
keimanan dan syariat kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati dan meredai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.